Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu lagi kita dalam pengajian kitab Sharaf dan kita menggunakan kitab Al-Usulu As-Sarfiyah. Baik, hari ini kita akan masuk dalam Al-Mabahathu Al-Thalith. Apa Al-Mabahathu? Perbahasan Al-Thalith yang ketiga fi sirah, dalam membahaskan perbahasan sirah. Apa itu sirah? As-siratu lughatan. Sirah itu dari segi bahasa an-naw'u, maknanya apa? Jenis. Wa istilahan, ada pun segi istilah ulama saraf, naw'un satu jenis. Satu jenis apa? Min taghyiratil kalimat, daripada perubahan bagi kalimat-kalimat al-arabiyyah, bahasa Arab, fit tasrifi al-istilahi, dalam tasrif istilahi. Iaitu minggu lepas kita dah ngaji tentang dua jenis tasrif. Pertama dipanggil tasrif al-lughawi, yang kedua dipanggil sebagai tasrif al-istilahi. Tasrif kalau lughawi dia lebih kepada balik dhamir. Akan tapi tasrif istilahi lebih pada perubahan makna. Wal kalimatu al-arabiyyatu, dan kalimah-kalimah bahasa Arab itu, laha, baginya, bagi kalimah bahasa Arab itu, siyaghun kathiratun, berbagai-bagai sirah-sirah yang banyak. Itu macam-macam jenis sirah. Ada sirah yang menunjuk kepada masa lalu, masa sekarang, masa suruh, melibatkan bertempat, macam-macam sirah. Nadhkuru ba'daha, kami akan sebutkan ba'daha, sebahagian daripadanya, ijmalan, secara ijmal. Apa itu secara ijmal? Tidaklah terperinci. Secara tidak terperinci sangat-sangat. Ijmal ni kita mudah nak hadam insya-Allah. Lalu yang pertama adalah al-fa'lu al-madi. Al-fa'lu al-madi, fa'il yang disebahkan kepada masa lalu. Gitu. Apa itu? Huwa, ianya fa'il madi itu kullu fi'lin, setiap perbuatan, yadullu ala, yang menunjukkan atas husuli, dapatnya, amalin, satu perlakuan itu, fi az-zamanil madi, pada zaman yang lalu. Ini. Jadi kalimah tu kalau disebutkan, maka kita fahami dengan makna kalimah itu dalam tasrif istilahi dengan makna dah dilakukan. Mithlu fa'ala. Fa'ala. Apa fa'ala? Telah melakukan. Fa'ala amalah. Dah buat kerja dia. Gitu. Tapi kalau kita nak kata saya nak minum air, lalu kita kata ana syariba, kan makna syariba itu minum. Ana syariba ma, adakah boleh? Tak boleh. Kenapa tak boleh? Kerana syariba menunjukkan pada masa yang telah lalu, bukan masa yang sekarang. Gitu, bukan nak buat sekarang. Kalimah seterusnya adalah nazara. Apa nazara? Melihat, tengok. Jadi apa? Makna nazara ni apa? Bukan melihat tengok je, dah tengok. Nazara Muhammadun zaujatahu, Muhammad sudah pun menengok bininya. Tapi kata apa? Muhammad kata aku nak tengok biniku. Ana nazara zaujati, aku tengok biniku. Adakah difahami maknanya aku nak tengok? Tidak. Aku telah tengok. Bahkan salah pun. Gitu. Mudah kata kat sini, nazara untuk pelakuan masa lalu. Adapun untuk pada balik dhamir, maka kita gunakan pada fa'il madhi ni, letaklah apa dhamir, sebagaimana dalam tasrif lughawi. Nazara, nazaru, nazarata, nazarna, nazarta, nazartuma, nazartum, sampai nazartu, nazarna. Itu pada balik dhamir. Siapa yang melakukan tu, berapa orang, siapa, laki ke perempuan ke, gitu. Tapi kalau segi makna dia, nazara tu adalah merujuk kepada masa lalu. Masa lalu. Seterusnya, alima. Apa alima? Maknanya tahu. Tapi di sini bila dimaksudkan fi'il madhi, maknanya telah tahu. Alima Muhammadun ilman, Muhammad dah tahu satu ilmu. Ini saya bagi misal ni, kadang-kadang misal ni tak tepat pun sebenarnya. Tapi kita hanya sekadar nak datang ke takrib saja, tak nak fikir misal yang jauh-jauh rumit-rumit. Jadi kita datangkan misal mudah-mudah. Faham? Jadi alima telah tahu. Telah tahu.
Seterusnya hasuna. 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 Apa? Telah elok. Hasuna al-baitu. Telah eloklah rumah itu. Gitu. Tapi kita nak bagi tahu rumah tu akan elok. Rumah tu akan elok nanti ni. Boleh tak kita pakai hasuna? Hasuna al-bait. Rumah akan elok? Tak boleh. Kenapa? Perkataan hasuna itu fi'il dalam kategori itu perkataan yang melibatkan fi'il madhi menunjukkan kepada yang telah berlalu, bukan yang akan berlalu ataupun bukan yang sedang berlalu. Itu fi'il madhi. Kegunaan dia, makna dia macam tu. Wa ghairu dhalik. Dan selain daripada itu. Yang kedua, wal fi'lu al mudhari'u, dan fi'il mudhari'. Ini yang kedua, fi'il mudhari'. Yang pertama fi'il madhi, yang kedua fi'il mudhari'. Apa itu fi'il mudhari'? Huwa, ianya kullu fi'lin, setiap perlakuan, yadullu ala, yang menunjukkan atas. Itu makna kalimah tu apa? Maknanya menunjukkan kepada husuli amalin, tercapainya suatu perlakuan, pekerjaan tu, fi zamanil hadiri, pada zaman hadir. Hadir ni sekarang, waktu tu juga perlakuan tu dibuat. Awil mustaqbali, ataupun pada masa yang akan datang, ke depan dia buat. Dia tak nak buat sekarang, dia nak buat ke depan. Gitu. Jadi dua-dua boleh mana? Baik. Contohnya apa? Mithlu yaf'alu. Seperti contoh apa? Yaf'alu. Jadi yaf'alu ni datang daripada perkataan fa'ala kat atas ni. Datang daripada perkataan fa'ala. Lalu fa'ala tu maknanya telah lalu. Dah buat. Nak bagi tahu kalau sekarang nak buat, sekarang nak buat, maka kita memerlukan kepada fi'il mudhari'. Dan fi'il mudhari' dimulakan mana-mana pada awalnya tu dengan salah satu daripada 4 huruf. Alif atau nun atau ya ataupun ta. Jadi kat sini misalnya kita pakai, umumnya kita pakai guna ya lah, yang mudahnya. Jadi apa? Yaf'alu, sedang buat ataupun akan buat. Maknanya gitu. Gitu. Yaktubu. Apa makna yaktubu? Sedang menulis. Asalnya kalau fi'il madhi dia, kalau kata lalu dia adalah kataba. Tapi kataba mana telah menulis. Nak beritahu kata sekarang menulis, sedang menulis ni, ataupun jap lagi aku nak tulis. Yaktubu. Seterusnya adalah yajlisu. Yajlisu. Apa yajlisu? Sedang duduk ataupun akan duduk. Tapi kalau nak begitu lepas, kita akan pakai fi'il madhi. Jalasa. Fi'il madhi yang dah lalu, dah duduk. Nak begitu tengah duduk, yajlisu. Wa ghairu dhalik. Dan selain padanya. Ini ke depan kita akan bagi kalimah apa nak letak ke depan. Gitu. Kerana adakah contohlah saya nak minum air. Adakah boleh saya sebut ana yashrabu? Tak boleh. Kenapa? Yashrabu tu kita kena rujuk pada dhamir, rujuk kepada tasrif lughawi pula. Kerana ianya balik, lughawi ni balik banyak pada dhamir. Maka yaktubu ni dhamir dia kepada huwa. Huwa. Itu dia, lelaki. Lalu kalau saya pula nak bagi tahu kata saya nak menulis ataupun saya sedang tulis, saya, perkataan saya tu, maka kita akan gunakan aktubu. Aktubu. Gitu. Ini yang kita boleh bagi faham sekarang. Baik. Waktu dalik dan banyak macam lagi. Anda faham? Kita dah boleh dua dah. Dah boleh dua. Ambil seterusnya. Wal masdar. Yang ketiga adalah masdar. Apa itu masdar? Ke benda, ya Allah, aku duduk panjang nak mengaji bahasa Melayu, tak pernah dengar bahasa masdar. Ya, bahasa Melayu memang tak ada masdar. Gitu.
Lalu kita kata apa? Apa itu masdar? Huwa, ianya kullusmin, setiap kata nama. Yadullu, yang menunjukkan. Ala ma hasala, ke atas apa yang telah didapati. Alaihi, ke atasnya, ke atas isim itu. Fi'lil fa'il, perlakuan daripada orang yang buat. Macam mana? Kalimah masdar ni sekarang dia menjadi kata nama. Tetapi kata nama yang muncul daripada kata kerja. Kalau bahasa Melayu kita akan sebut macam ni. Baik. Makan. Makan tu apa? Makan tu fa'il, kata kerja. Aku makan nasi ni. Aku dah makan dah. Makan. Nampak? Makan. Lalu masdar kita adalah pemakanan. Pemakanan. Ataupun makanan. Makanan tu muncul daripada perkataan makan. Minum. Minum tu bukan kata nama. Minum ialah kata kerja. Minum, perlakuan, melibatkan perlakuan tu kata kerja. Tetapi kalau kita sebut minuman, menunjukkan kepada kata nama untuk suatu perkara yang diminum. Faham begitu? Jadi, minuman tu asal kalimah ni daripada apa? Daripada perkataan minum. Gitu. Jadi apa? Itulah masdar. Dipahami macam itulah. Itulah masdar. Bagaimana saya sebut maksudnya makanan, minuman, penglihatan, maka itulah masdar. Itulah masdar dalam bahasa Arab. Gitu. Wa huwa naw'ani, dan ianya masdar itu naw'an, dua jenis. Dua jenis. Yang pertama dipanggil al-masdaru ghairul mimi. Masdar yang bukan mimi. Apa benda bukan mimi ni? Lalu kita kata mithlu darbun, ikramun, ightisalun wa ghairu dhalik. Apa beza dia? Kerana apa? Masdar ghair mimi maknanya apa? Masdar bukan mim. Maknanya apa? Masdar yang mana tidak dimulakan dengan mim pada awal dia. Tidak dimulakan dengan mim di awalnya. Gitu. Contoh, darbun. Tak ada mim kat depan. Ikramun. Tak ada mim kat depan. Ightisalun. Tak ada mim kat depan. Apa makna darbun? Darbun ikramun, ightisalun. Darbun dia terhasil daripada perkataan doroba. Doroba. Makna doroba ialah telah memukul. Pukul lah, kita kata pukul. Pukul tu kata kerja. Lalu kalau kita nak kata pukulan, itu dia bagi sebagai masdar. Kalau doroba, masdar dia adalah darbun. Jadi bila kita kata apa? Darbuka, pukulanmu. Nampak? Doroba, memukul. Bukan memukul, maaf. Telah pukul. Nampak? Itu, bila telah pukul, itu menunjukkan kepada perbuatan. Tapi pukulan itu menunjuk apa? Cerita ayat. Kata nama, pukulan. Tak pukul pun. Pukulanku ni lebih sakit daripada pukulan kau. Jadi adakah pukul? Tak pukul pun. Belum ada perbuatan tu nak bagi tahu. Kata nama bagi. Itu je. Inilah panggil sebagai masdar. Ikramun. Ikram ni apa? Memuliakan. Ataupun kita panggil dengan makna tepatnya adalah pemuliaan. Gitu. Jadi kalau kita faham, contoh. Kalau kita tengok ada ayat dalam Melayu, memuliakan tetamu adalah wajib. Contohlah, saya pun tak tahu apa hukum dia, wallah, tapi kita sebut ni atas dasar nak bagi ayat je lah apa yang datang kat minda. Jadi apa kita kata memuliakan tetamu. Kalau kita nak terjemah ikut Arab, maka tak betul. Kenapa? Memuliakan lebih kepada perbuatan.
Jadi yang betul dia kalau ikut nak terjemah ni kita pemuliaan. Apa pemuliaan tu apa? Kata nama bagi suatu perlakuan yang menunjukkan kepada memuliakan seseorang. Pemuliaan. Dia macam tu terjemah. Gitu. Ataupun dengan makna mulia. Gitu. Hadza rajulun kathirul ikrami. Dia ni adalah seorang yang banyak memuliakan, banyak pemuliaan bagi orang lain. Gitu. Atau seterusnya ightisalun. Apa ightisal? Ightisal maknanya ialah mandi. Tapi kalau dah mandi, ightasala. Fi'il mudhari' dia sedang mandi, yaghtasilu. Kata nama dia mandi itu sendiri adalah ightisalun. Ightisalun. Wa ghairu dhalik. Dan selain daripada itu. Masdar yang kedua, jenis yang kedua, namanya al-masdaru al-mimiyu. Masdar al-mimi. Apa al-masdar al-mimi? Ini apa? Wa masdarun, ianya suatu masdar mabdu'un yang dimulai bimimin, dengan perkataan mim, kalimah mim zaidatin, tambahan. Ada penambahan huruf mim. Seperti apa? Mithlu, seperti madrab. Madrab. Apa madrab? Pukulan juga, dorbun juga. Gitu. Tapi apa? Kerana ada mim, lalu dinamakan dia sebagai masdar mimi. Gitu. Manfa'ah. Manfa'atun. Ada mim. Kalau tak ada mim akan jadi naf'un. Naf'un. Kalau ada naf'un, maka itu dia panggil sebagai masdar ghair mimi. Kalau manfa'atun, masdar mimi. Apa beza dua makna ni? Tak ada beza, sama makna. Gitu. Tapi kenapa boleh guna dua-dua? Kita tengoklah part mana nak guna. Nanti orang tanya kita part mana nak guna, mengikut pada kesesuaian ayat. Kita tengok. Hadhihi manfa'atu durian. Inilah manfaat bagi durian. Sesuai. Tapi kalau kita hadza naf'u durian, ini manfaat durian, macam betul juga tapi tidak sesuai. Tak salah tapi kurang cantik kalau kita kata hadza naf'u durian. Nampak gitu. Tapi maknanya sama, manfaat gitu. Lalu mau'izatun. Mau'izatun. Apa mau'izatun? Peringatan. Terjemah mudah lah ni. Terjemah mudah apa yang masuk? Peringatan. Dinamakan sebagai masdar mimi kerana ada mim. Dimulakan dengan tubak mim. Dan mim tu mim tambahan saja. Kalau tak ada mim, akan jadi apa? Wa'dhun. Tanpa ada ta marbutah. Wa'dhun. Handphone bergetar-getar, gerut-gerut. Kacau apa? Skrin. Gerut-gerut. Kacau skrin. Gerut-gerut. Kacau skrin. Tapi tak apalah, alhamdulillah. Nampak? Jadi wa'dhun dengan mau'izatun sama makna. Melainkan apa yang bezakan dua ni? Yang wa'dhun tidak ada mim di depan. Mau'izatun ada mim di depan. Wa ghairuha, dan selain padanya. Selain padanya. Ini contoh yang diberikanlah. Baik. Sekarang dah 19 minit. Dah hampir 20 minit. Maka saya minta undur diri. InsyaAllah minggu depan kita akan sambung lagi. Seterusnya yang ke bawah itu daripada isim fa'il. Ini isim fa'il, insyaAllah. Baik, itu saya tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sallallahu ala sayyidina Muhammad
wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.